Suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu wa man yas'aluni fa a'tihi wa man yastaghfiru li fa aghfiru lah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, iaitu menerima doa hambanya ketika sepertiga akhir daripada waktu malam, sambil berfirman, siapa-siapa yang berdoa kepada aku, nescaya aku menerima permintaannya, dan siapa-siapa yang memohon ampun daripada aku, nescaya aku mengampuninya. Ini dalil daripada hadis Nabi SAW daripada Sahih Bukhari. Baik, dalam hadis ini ada kalimat Allah turun, kan? Jadi kita tak boleh nak petikai sebab ini hadis daripada Nabi, dan Nabi tak cakap dengan nafsu atau hawa nafsu, bahkan semuanya wahyu, kan? Macam mana kita nak terjemah? Kita terjemah macam ada dalam bahasa itu, Allah Ta'ala turun, kan? Allah Ta'ala turun. Ini jenis atau style yang kita boleh sebut cara terjemahan golongan salaf yang terdahulu. Dia pakai yang tu saja. Tapi macam mana Allah Ta'ala turun, yang ni jangan disoal, sebab Allah Khaliq, dia bukan makhluk. Macam mana dia melibatkan makhluk. Jangan duk kata pula Allah turun macam aku turun tadi, haram. Duk sama pula Allah Khaliq dengan kita ni makhluk. Allah turun, Allah turun. Okey, terima sudah. Mai duk tanya, setengah ulama yang terdahulu mai duk tanya macam tu, dia kata apa? Tarik orang ini, lempak keluar. Jangan duk tanya, pakai ayat yang macam tu sudah. Tetapi kalangan ulama khalaf, kan, maka mereka ni menghurai apa maksud Allah Ta'ala turun ke langit bumi ni. Apa maksud Allah Ta'ala turun? Bagilah kami faham. Dah hampa mengaji tinggi, kami bawah-bawah ni saja, kan, ngaji sat masjid ni surau, kan, pada mengaji tinggi banglah sikit, dia begitu, kan. Jadi ada terjemahan kalangan yang selepas daripada generasi salaf, iaitu maksudnya menerima doa hambanya di waktu itu. Itu yang dalam kurungan tu. Kita ada kitab, tuan-tuan tengok dalam kitab, kan? Ini adalah terjemahan kalangan khalaf. Apa maksud Allah Ta'ala turun ke langit bumi? Waktu mana? Sepertiga akhir malam. 1/3 akhir malam Allah turun ke langit bumi. Langit ada beberapa lapis. Tu satu kita nak kena faham sungguh, kan? Kalau tak faham, kalau tak tahu, dia kata turun langit bumi, banyak kan langit, nampak kan? Begitu. Langit ni banyaklah, 7 lapis langit, kan? Sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit, begitu. Allah sendiri sebut dalam Quran. Umay dalil kata langit ni ada 7 lapis, baca ayat tu, kan? Maka atas pada kita ni, inilah nama dia langit bumi. Atas kita ni pasal apa? Pasal yang kita pijak ini bumi, yang kita berada sekarang ini namanya bumi. Pada atas kita ni nama dia langit bumi, mudah aja. Jadi sepertiga akhir malam Allah turun. Maksud waktu itu Allah mustajabkan segala doa. Baik, yang tu. Yang seterusnya yang kita nak faham hadis ni, iaitu sepertiga akhir malam. Pukul berapa?
kan? 1/3 akhir malam. Kita ambil dulu malam pukul berapa mula, kan? Yang tu saja kita kena ambil dulu malam tu start pukul berapa, kan? Dia berubah kan. Dulu dia agak cepat sikit masuk maghrib lah, ni agak lewat. Kita katalah pukul 7, kan? Jadi 7 sampai ke 7 esok, sebab sehari 24 jam, kan? Ada tu bila dia jadi lebih daripada 24 jam, tak 24 jam. Jadi 7 ke 7, kan? Lain daripada waktu ini namanya siang malam, kan? Dia begitu. Secara umumnya kita bahagi macam tu. Lagi duk sebut pula yang kata senja, yang kata rembang, tak maulah macam tu. Dia pembahagian duk dalam tu, kan? Ni malam pun ada juga, larut malam. Ada larut malam. Nampak? Baik, jadi 7 ke 7 berapa jam? 12, bahagi dah 24 kata tadi. 12. Jadi 4 jam 4 jam. Betul? Okey, 4 jam. 4 kali 3 12. 4 jam. Okey. Akhir. Kita ambil daripada akhir. Akhir. Jadi pukul 7, 6, 5, 4, 3. Pukul 3 pagi. Kan? Lebih kurang lah kita sebut macam tu, kan? Jadi yang kata 1/3 akhir malam, 3 pagi. Di saat itu doanya mustajab. Waktu tu saja ke waktu lain? Waktu lain ada, tengok kepada orang tersebut, kan? Kalau dia ni satu orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dia tak kira jam, kan? Doanya insya-Allah dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Doa ibu, kan? Doa guru, doa anak yang soleh. Dia ada pembahagian-pembahagian yang macam tu, kan? Jadi sekarang ni di sudut masa, bila sebut 1/3 akhir malam, lingkungan pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, begitu lah, lebih kurang lah yang mereka duk sebut. Jadi saat itu, waktu tu kita dah buat apa? Ini masalah. Ustaz, baru nak tidur ke 3 pagi, bila nak bangkit? Nampak kan? Ni time bola sepak, waktu tu bangkit. Saya tengok bola sepak, kan? Tengok sampai ke cerah, sampai subuh pun terlepas. Oh tuan-tuan, kan? Betapa banyak kita mensia-siakan masa. Jadi itu yang dikatakan 1/3 akhir malam. Kita bangun, kita berqiyamul lail, kan? Jadi okey, bila kita sebut begitu tuan-tuan, bangun daripada tidur, kita tidur, kita bangun. Kalau Ustaz duk biasa makin awal sikit, tak apalah, dah biasa. Orang yang duk biasa berqiyamul lail ni, biasa dia kan, katalah pukul 2, 2:30, dah biasa dah berapa tahun macam tu, tak gaduh kunci jam, tak ada penggerak masa, tak ada, kan? Automatik waktu tu dia jaga. Sungguh inilah gunanya kalau ibadah, satu ibadah tu kita buat secara berterusan. Berjaya orang yang macam ni, kenapa? Kerana tak teruk sangat amalan-amalan dia, semuanya mudah, sehingga kan waktu pun, kan, ikut kehendak dia. Macam apa? Macam waktu tu tahu apa yang dia nak. Tak pala lagi 2, 2:30 dia bangkit. Jadi ketika itu sekian kita bangkit. Baik, saya nak sebut sikit tentang ada adab bila kita bangun sewaktu itu. Bangun, bila kita bangun daripada tidur, doalah dulu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia tak payah nanti doa lama, saja pun, saja walaupun nak doa itu, baca doa tu, kan? Bangun daripada tidur, kita baca doa tu. Kemudian, kan, bangun, duduk baca doa tu, pi ke bilik air. Jadi jangan duk
Baca-baca siap baca lah tarik selimut pula. Itu tak kena. Itu tak kena. Pergi duk sambung pula. Dia kata pederas sikit lagi. Pederas sikit lagi. Han baca doa tu untuk apa? Pergi ke bilik air. Ya kan? Qada hajat ke apakah? Beruduk. Selesai beruduk, maka pakai elok-elok, bersih-bersih, bagus-bagus punya, kan? Nak menghadap Allah ni. Lepas tu kita sembahyang sunat uduk. Sembahyang sunat uduk. Usalli sunnatal udu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Tak mau lafaz ikut suka lah. Pun nak jadikan isu juga yang ni pun. Niat sudah. Tapi orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya orang baru Ustaz. Macam mana saya nak niat? Tu Allah bang. Lafaz niatnya. Kan? Begitu. 3 ini perlu kita buat setelah bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab ada satu hadis yang Nabi sebut. Kan? Ada satu hadis yang Nabi sebut, setiap orang Islam yang tidur, syaitan akan ikat 3 simpulan dekat kepala dia. 3 simpulan. Kita tak nampak yang tu. Kan? Nabi sebut, kita percayalah. Dan ketiga-tiga ini mesti dirongkaikan setelah bangun daripada tidur. Mesti kena rongkai buang. Macam mana? Kita tak nampak. Gagal pun tak. Kan? Saya lagi apa pun tak ada Ustaz. Licin semua. Kan? Tak ada Ustaz. Nak buang macam mana? Yang pertama kita buang dengan zikrullah. Itulah dah. Kan? Buang dia macam mana yang pertama? Kat mana? 1, 2, 3 pun tak tahu. Dengan zikrullah. Jadi contoh zikrullah tadilah. Baca doa bangun daripada tidur. Sekurang Alhamdulillah. Itu pun tak boleh nak sebut. Dah panjang Ustaz, saya tak dah hafal Ustaz. Berapa kali tidur? Tak nak kira. Tidur banyak kali. Doa mungkin tidur tak larat nak hafal. Kan? Dengan zikrullah, Alhamdulillah paling kurang. Kan? Lepas tu, rongkai kedua. Kan? Simpulan itu, kita kena rongkai. Yang kedua dengan beruduk. Tadi kita dah sebut dah beruduk. Yang ketiga dengan solat. Jadi Imam Nawawi disebut dalam kitab dia, maksudnya solat sunat uduk. Solat sunat uduk. Jadi 3 ni terongkai dengan kita buat ketiga amalan itu. Barulah hari itu ceria. Nampak kan? Ceria, bersemangat, rasa rajin nak buat banyak amalan. Kalau dia tak rongkai, hari itu dia rasa cemuih, bosan, malah, balok, liat. Tuan-tuan fahamlah, kalau balok dia campur dengan liat, betapa teruk. Kan? Jadi yang Nabi suruh, kan? Ketiga ni kita buat. Tapi bila dah beruduk tadi itu, kan, kita pun dah masukkan air ni, sunat kan? Sunat, masukkan air dalam hidung, kita buang. Yang ni kita kena buat apabila kita mula beruduk. Terutama apabila bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab ada riwayat yang menyebut bahawasanya setiap kali seorang Islam itu tidur, maka syaitan akan berada di lubang hidung dia. Jadi mangkit pagi kita kena cucikan lubang hidung kita. Pasal apa? Pasal jadi sarang tempat dia duduk berehat malam tadi. Kalau lain waktu tengok, kalau rasa nak masukkan air nak bersihkan hidung, itu terpulang. Tapi pentingnya apabila bangun daripada tidur awal pagi, hidung kena cuci sewaktu beruduk. Sewaktu beruduk. Dia tengok kan orang tua-tua dulu amalan dia cukup hebat. Ceria, cergas, buat kerja pun bersemangat. Rahsia dia yang tu. Tapi kita lah ni, jaga-jaga kita buat apa? Jaga-jaga cari handset. Tengok Facebook dulu. Allah, kalah lagi nampak. Tuan-tuan faham apa cerita kalah lagi ni?
Dia punya radang kumpulan dia kalah, dia kata aku tak sembahyang subuh. Nampak? Depa ni lah tanggungjawab. Nampak? Tanggungjawab. Teruk sungguhlah akhir zaman ni kan, merapu kan. Tengok balas surat cinta waktu yang kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia tu, merapu waktu tu kan. Mangkit pukul 3 pagi telefon kawan dia, hambak tangga nak merompak rumah orang. Dia teruk. Jangan buat perangai macam tu kan. Allah Ta'ala bagi masa kat kita untuk kita bersedia untuk kematian kita, untuk kebahagiaan akhirat kita rebut peluang ini.